You boleh key in you punya bill. You tak key in set Ikut yang nama ni, kita sendiri kan. ya, you key in sendiri. You pergi kat sini, stock item. Stock item. Okay. Jadi you pergi dekat new. Stock item New. Okey, patut. Okay, jadi sini ini adalah code, stock tu yang code. kita kena create. Ini you kena create sendiri. Contoh dia macam 1, 2, 3 apa semua tu kan. Untuk tayar, untuk apa semua kan. Macam tayar 001 atau you punya code yang ni you apa sajalah kan. reka sendiri punya, sebab ini nak macam bagi satu short form dia lah. Contoh tayar size 15 apa nama tu. Kita kena sendiri dah buat lah. Buat dulu tu. Sebab you punya tayar nama dia panjang kan. Jadi you kena ada satu short form ringkas lah, short form. Ringkasnya lah. Ikut saiz dulu ke kan. Ya. Jadi untuk cara you nak key in macam mana, nanti dia akan effect you nak cari you punya code. Betul. Nanti kita nak balik pada kod yang kita buat. Jadi untuk first time you buat code, sebab sekarang you kosong semua kan. Jadi untuk first time you buat code, you kena plan you punya code you nak buat macam mana. Jadi nanti sampai in the end mereka ada satu guideline, dia follow saja. Jadi you punya stock code dia tak akan keliru sangat. Sebab kadang-kadang untuk benda yang sama ada certain punya staff dia akan key in 2 kali. Sebab dia cari tak jumpa. Jadi bila you buat code, you buat yang senangnya. Kita boleh apa mention dia apa dia kan. Stock bawah tu, stock name tu boleh nama penuh stock lah. name baru penuh. Ya. Yang penting yang ni. Sebab ini yang asal you buat tak okey, nanti belakang you punya bill semua tak okey lah. So kebanyakan mereka akan keliru ialah buat kod yang sama, dia akan repeat. Dia macam tu. Jadi untuk stock code you key in sendiri. Stock code. You biji berapa biji ada berapa tu kat mana tu? Lepas yang tu tak lagi. Tak lagi. Nama aja. Nama untuk saja. New stock item ni semua nama aja, apa pun kan. You punya code semua sampai ke masuk. skru lah kan. Ya. Sampai benda yang you nak jual lah. Adalah kedai lah kan. Ya. Kamu jual semualah rim apa semua tayar rim. Tayar punya lah. Macam tayar, rim, minyak, you punya penapis semua. kan, spare part apa semua tu ada lah. Lepas tu macam plug yang besar-besarnya. Dan macam skru kecil-kecilnya. Mungkin you tak mau control, you perlu satu skru saja lah. Macam yang minyak you boleh control sebab satu botol kan. Skru tu banyak. Dan macam tayar rim besar, jadi you boleh control, you buat satu code bagi dia. Jadi nanti you punya benda in out you nampak. Okay, jadi sini you punya code. Macam you punya tayar code, maybe you ada Continental apa-apa model, apa size, 165 apa-apa kan, berapa inci yang you boleh masukkan dia. Lepas tu stock name ialah nama full. Jadi bila you keluar dekat invoice, dia akan keluar yang full name untuk customer you tengok punya. Okay. Lepas itu kategori kat sini kita boleh macam bahagi sebab you ada banyak kan. Ada rim, ada tayar, ada minyak. Jadi yang tu you boleh buat you sebagai macam kategori lah. Macam categorizekan dia. Kita kod dia dah ikut lagi kita dah boleh dah. Kalau tayar kita letak T contoh kan, kita dah tahu dah. Kalau rim R kan, letak kat depan tu. Dan minyak M ke buat tu kategori tu dia memang kena mention kategori base pada group ke base pada apa? And you boleh mention dekat atas group atau kategori. Group normally kita buat macam besar punya. Macam macam kategori tadi tu kategori tayar, minyak. Yang tu lah. Lepas itu dekat nama penuh lah situ kan. Ya. Minyak, tayar, rim. Jadi you pergi kat sini, you tekan new saja. Lepas itu sorry. You pergi dekat group, new kat mana tu?
kat sini. Group new. Kalau tak ada ni dia create baru. Oh, situ. Okay. New. Lepas tu macam tayar. Buat satu kod bagi dia. Kategori dengan grup tu kena isi lah. Mesti. Tak semesti. Kalau kategori apa grup tu? Kalau you buat group, okay, example you buat group tayar. Mungkin dekat tayar you ada banyak jenis Continental. Oh, ada so grup tu lebih spesifik. Macam tu. Ya, Falcon. Jadi bila you nak tengok report, you boleh tahu, okay, hari ni I nak tahu I join tayar berapa. I join tayar jenis Continental. I boleh tahu. Kalau you ada bahagi lah. Kalau you tak bahagi, you nak tahu tayar hari ni you keluar berapa, you tak nampak. So kena grupkan baru tak nampak tayar tu tayar ni. Detail lah, dia detail. Dia detail lah. Jadi ini untuk senang you nak tengok report. Nanti kalau you tak isi yang ni, kalau you nak habaq you punya staff, I nak tengok tayar hari ni Continental ada jual berapa. Nanti dia tak nampak. Jadi kalau you ada bahagi, jadi bila you punya staff dia sorting itu report, dia boleh show dekat tayar Continental hari ni berapa. Nanti stok dia akan tolak lah. Kalau Continental dia akan tolak Continental Ya, kan? betul. Dia nanti stok dia akan tolak, cuma bila kita tengok report dia boleh sorting lah. Sebab untuk group dengan kategori kita major purpose untuk buat sorting report. Macam yang tadi ni, yang first tadi apa nama, item apa, kod item tu. Contohnya kita letak saya pergi balik dekat stok tu. Kita nak letak apa nama, kod. Contohnya tayar Goodyear kita letak GY. GY. Lepas tu dekat sini kita letak size lah. Atau you nak letak size pun boleh. Mungkin you ada GY ada banyak-banyak kan. Mungkin you ada GY 165, GY 15 kita kata. 15 dengan apa-apalah, tak kisahlah kan. Lepas tu dekat bawah ni, dekat bawah stock name tu kita letak Goodyear 1955515. Ya. Contohnya kan. Ya. Kita letak penuh. Ya, penuh. Goodyear 15 inci macam ni. Example lah. Jadi sini kategori you boleh dia sebagai tayar. Oh, tayar. Kategori mungkin I boleh boleh dia sebagai Goodyear. Sebab dalam tayar you ada banyak kan. Banyak brand. Banyak brand. Kategori kita letak. Oh, dia memang kategori tu dia akan sampai ke template ni pula noh. Ya. Situ dia Sebab tak you kat situ. you tak ada, jadi you kena key in dulu. Okay. Tapi nanti yang repeatnya you Bila kita dah key in baru dia timbul tekan situ dia kena. Jadi untuk tapi untuk Goodyear kalau you ada example you ada banyak-banyak jenis, kena key in satu-satu. Satu-satu. Oh, key in dekat sini. Ya. Key in dekat stok kan, stok name. Kategori ikut tu lah juga. Kategori dia sama. Dia juga sama Goodyear, juga sama tayar dia satu. Kita create je lah kat situ. Ya. Kategori tu nama yang sama dengan tu kan. Okay, example ini Goodyear 15. Kata Goodyear 15, nanti Goodyear 16. Kat sana kategori sama je kan, GY. Goodyear tayar tu Jadi sama je kalau size apa pun. Cuma dekat sini. Dia tak sama. Jadi kalau you ada 10 jenis, you kena key in 10 kod. Oh, 10 ke atas tu. Kalau GY 15, GY 16 lain pula lah. GY 16. You save new atas. Lepas tu you tekan GY 16. 16. Sini Goodyear 16 pun dia ada jenis lain, dia ada banyak jenis juga. Kan? Ada spek lain. Jadi you kena key in dekat bawah ni kena spek, ikut spek lah. Atau you terus boleh type full you punya spek full semua. Spek apa semua. Macam Goodyear 16 yang ni dia akan keluar dekat description nanti kan. Untuk customer. Dia slash tak ada sensitif apa kat sini lah. Tak. Tak. Jadi tengok you punya code. Okay, example macam I ada customer yang buat tayar, dia buat macam ni, dia macam Goodyear dia ada berapa inci kan. Lepas tu ada size dia kan. Lebih tebal tu. Jadi dia
Tulis macam ni, macam example GY16 slash example 165 slash 88 slash apa-apa. Dia punya tu tak Tulis dekat bawah ke kat atas terus? Dia buat kod untuk Atas terus? Atas terus. Lepas tu bawah dia baru Mention macam nama. mention full name dia. Atas kod saja. Macam tu boleh Macam juga. tu. Jadi bila you cari, you senang, ini ialah GY16 apa-apa. Nanti dekat apa nama, dekat invoice dia akan keluar Invoice dia akan keluar name. name terus. Lepas tu item tu Item code you boleh bagi dia keluar atau tak apa. tak apa. Yang penting nama you kena keluar sebab customer nanti dia nak nak tengok tengok kan. nama tu. Oh. Jadi ini example Okey, you faham. Okey, faham. GY apa-apa. Sini kategori tayar, sebab tu brand. Group you bawa dia sebagai tayar loh. Atas brand. Kategori you bawa dia sebagai group view. Macam tu. Kategori ya. Group tayar. Okey. Kalau minyak buat brand minyak lah, patut salah nah, sama. Kalau minyak you boleh buat group saja, kecuali you nak bahagi minyak apa-apa. Minyak dia ada spek juga, banyak juga. Macam tayar juga. Kan. 15 40 10 40 kan. Jadi ini untuk actually untuk dua ni untuk you sorting report. Jadi bila you ada sorting report you akan nampak. Sebab nanti kita key in bill, kita akan ikut kod ini. Ini untuk tujuan sorting report. Ini untuk tujuan kita masuk invoice atau keluar bill. Keluar bill masuk bill kita ikut ni. Okey. Faham ni tahu. Okey. So customer lebih nak itu. yang clear detail ni. Detail ni. Okey, next. Ini untuk kegunaan sendiri, ini Report untuk sendiri customer. Jadi nanti you nak tengok report Ya, senang. location pun tak payah. Location tak ya. Kecuali you ada you nak tahu you ada 2 tempat kan? 2-3 tempat kedai. Tapi sekarang buat 2 lah. Betul. Jadi you kalau you nak tahu macam pokok sana, I punya sales berapa, sana punya sales berapa, yang tu nanti you key in stock, you key in invoice, you baru letak location. Location. Di sini you tak payah letak tu. Kita bila kita renew balik tu dah hilang lah kita key in tu. Macam mana? Kan kita renew Sekarang you punya data semua kosong. Nanti dia simpan kat server kan. Dia simpan kat server. Jadi sekarang you punya benda ialah kosong semua. Jadi you kena buat lagi lah. Dulu ada tak pernah buat lagi kan. Jadi sekarang you create satu-satu. Cuma macam kita key in dekat HQ. Dia ada link dekat dekat pokok senang tu. Tapi you punya HQ punya line lambat sikit. Lambat. Jadi bila nanti pokok senang dia link dengan dia akan lambat juga. Berat sikit. Sebab line dia tak kuat. Tak kuat macam tu. Lambat. Tapi you try tengoklah. Okey tak? Tapi kalau nanti you punya HQ tak ada internet, branch tak boleh guna loh. Macam tu. Dia macam tu. Tu kuat. Dia macam bank juga lah. Kalau kecuali you guna cloud punya, you upgrade pergi cloud. You upgrade pergi cloud, even HQ dia kacau internet atau sana tak ada elektrik, PC rosak apa-apa, tapi data you ada simpan lagi. Masih ada kat HQ kan, boleh download balik. Dia ada dekat itu cloud lagi. Cloud. Yang tu nanti you buat lah, you boleh buat siapkan upgrade dulu lah. You boleh upgrade masuk belajar lah. step ni tu. Step ni tu. Okay. Jadi ini yang penting, kod you kena masuk dulu. Okay. Nanti semua minyak apa-apa you semua key in dekat sini, stock item. Okay. After siap yang ni, Ni bawah tu tak kacau. Dia boleh copy je kah? Kalau kita buat dekat Excel, lepas tu kita copy masuk ke situ, tak boleh. Dia kena type tak? Dia kena dia copy kena paste. Kena type. Tak boleh kalau kita buka satu Excel, satu ni, kita nak ambil lah yang Excel, copy masuk sini boleh tak? Kenapa kena type? Kat you, stock you, tu. you copy description dia paste kat sini lah. Boleh lah. You macam ni. Okay. Kan kita buka dua window, satu Excel. Tu kita boleh copy. Lepas boleh tu tu paste balik. Boleh maknanya dia boleh. Sebab ada dalam Excel tu kan. Jadi boleh paste lah. boleh paste, you masukkan dia. Okay. Jadi ini you kena buat dulu. Okay. Lepas itu satu lagi ialah
Lepas tu you ingat save. No. Save lah. Save, Save save. pun nama file dia lah. Ya, save satu kod. Satu kod save satu kali. Oh. Satu kod contohnya Save and new tu maknanya? Save and new and continue baru. buat baru. Ya. Macam kita dah masuk kod apa semua dah isi. Save ke save and new? Kalau you nak continue lagi, Nak buat save lagi and new. save and new lah. Ah, Kalau tak buat dah save save. sajalah. Lepas tu you tekan new pun boleh. Save dulu lepas tu tekan new. Ya. Dia setiap macam mana? Setiap kali isi Setiap item you isi. kata item GY16 lepas tu isi bawah apa semua ni, isi apa semua? Save. Lepas save. Ya. Oh, lepas Lepas tu buat. tu continue GY17. Dia kena habis GY16 apa semua 16 tu baru save. Tak, kalau you ada 16 ada banyak jenis, you kena key in. Oh, banyak kali tu save lah. Ya. Key in save, key in save. Ya, ya. Macam tu Kalau you punya 16 ada 5 jenis, you kena key in 5 kali. 5 kali save lah. Ya. Key in 5 kali. Jadi nanti you punya kod untuk GY16 ada 1, 2, 3, 4, 5. You boleh check balik dekat sini. Save Search. setiap kali buat lah kira. Oh, Ya. save kat situ. You boleh search. Search you boleh nampak balik you punya apa yang you Kalau tak search. ada kita key in je lah balik. Ya. Masuk lah tu dia akan slide masuk lah. Ya, betul. Slot-slot masuk dah. Oh, nampak dah tadi ada. Dia akan nampak. Okay. Okay. Lepas itu ini UOM ialah macam penjual bilangannya macam unit ke, botol ke, pieces ke. Unit lah. Kalau you nak senang semua you unit lah. Lepas itu sales price yang harga you jual, you letak kat sini ialah macam sebagai reference saja. Rujukan saja. Harga jual, bukan harga modal. Bukan. Harga modal ialah purchase. Sebab you letak kat sini hanya macam sebagai rujukan saja. Kita nak kurang nak lebih nanti atas bil lah kan. Sebab kalau you buat kat sini untuk macam control you punya staff. Tak mau bagi dia. Okay, example I jual tayar ini RM180. Okay, I tak mau dia kurang kan I punya harga yang I set. You boleh set macam tu lah. Maknanya tak boleh kurang lah itu lah. Ya. Then Then sale price tu sini ada satu floor harga price. jual. Floor price mean harga yang you boleh Last last price. Last price. Maksud okay, I jual RM180 tapi I boleh jual RM170. Jadi I boleh set Letak satu floor price 170. Maknanya tak boleh lebih dah, tak boleh kurang pada tu dah. Ya. Sebab ini untuk macam control you punya staff, tak mahu mereka suka hati tukar harga. Macam tu lah. Kalau shop pun tak banyak lah. Kan. Dia masih duduk dalam selling price. Ya, yang floor price ni 17. Harga yang jangan jual lah berapa, jangan kurang daripada harga tu. Ya. Kalau you ada set yang Sale ni, price ni kita boleh letak dia 19 ke kan. ya betul. Jadi untuk Harga floor modal price kita katalah 100 kan. Kita letak Maknanya ni kena key in yang ni, key in yang ni, ini semua. yang penting ini ni. Okay. Lepas itu ini you dapat dia key in juga sebab ini nanti nak bagi sorting report. satu report nak tengok berapa. Lepas tu key in sini harga apa semua, sini. Lepas tu baru save. Lepas tu save. Satu kali. Ya, satu Nanti kali. isi pula semua, save pula. Ya, satu kali. Macam tu. Kalau you ada dapati benda after you save, you dapati you silap. Okay. You please search. Search, kalau silap search. Okay, search. You boleh search by code atau by name. Okay, atau you boleh type code. Ya. Okay, lepas tu you double click masuk. Okay, ini you tekan. Dapat balik. Edit balik info dia. Lepas tu save sekali. Save lagi sekali. Oh, dia duduk masuk balik tempat tadi lah. Ya. Ini macam you admin lah. Admin info lah. Okay. Itu kalau dekat customer, dekat ni tak payah beritahu dia. Nanti dia tukar harga ke apa kan, edit. Sebab ini ialah tukar dia punya info lah. Kalau untuk invoice, tengoklah. Tengok you nak buat control atau macam mana lah.
Okay, next. Okay. Purchase. Siap. Tadi dekat mana? Purchase dekat. Okay. Okay, ini ialah key in stock lah. In stock ni mana tadi? Floor price ni. Ni purchase price ialah cost. 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 Ni minimum price ni apa? Minimum price juga sama dengan floor Floor price. price. Jadi setakat floor price yang paling jual punya harga yang paling boleh pi punya, lepas tu minimum price mungkin you boleh set macam satu middle. Example you punya selling price 190. Okay. Second price I boleh jual 180. Paling last I boleh jual 170. Jadi paling last ialah floor. Dia sudah bawah habis lah. Habis lah. Then minimum dia macam middle lah. You boleh set lah either ni atau ni. Tapi kalau isi dua-dua pun boleh. Isi dua-dua pun boleh. Kalau you ada macam yang 3 harga. Dia tak print dalam report kita yang tu yang. Ya. Ini untuk control untuk saja. kita control Dia harga. yang keluar dekat customer yang ni saja kan. Untuk customer dia keluar ni. Lepas tu nanti bila you bill customer, kalau you ada buat setting, kalau example you punya staff dia jual 165 bagi customer, dia tak lepas tu. Tak Sebab lepas. you sini you sudah set paling rendah ialah 170. Kita boleh nampak dah untung rugi tu nanti kan. Kalau you tak set semua, 1.5 pun boleh jual, 100 dia boleh jual juga. Jadi you tak dapat control lah. Okay. Okay. Kita dah key in semua. Stock item market. Okay, ini adalah key in stock item. Ini yang penting you kena key in dulu. Okay. After you key in siap yang ni. Okay. Jadi you second pergi dekat. kita pergi dekat customer. Dekat customer. Customer. Okay. Customer code. Customer code. Customer sini. Yang pertama. Yang pertama atas ni. Ya. Customer sini kita key in nombor plate customer kita. New. New. New customer. Ya, new customer. Customer name Customer name. kita normally nama kereta atau nama customer. Atau nombor telefon ke apa boleh? Telefon number semua you letak kat sini. Okay. Lepas itu example customer name, customer code you boleh buat dia punya nombor plate. Customer code. Nombor plate. Macam KCA 1180. Lepas itu customer name you boleh buat either dia punya Nama kereta dia pun boleh. Nama kereta pun boleh atau nama dia pun boleh. Kadang-kadang dia susah nak beritahu nama dia. Kita pun segan juga nak tanya kan. Kita tengok dia kereta dia apa brand apa kan. Proton ke apa. Jadi macam you tulis invoice kan. You selalu you bill atas siapa. Yang tu. Kereta pada. Dia tu invoice kita tu siapa kan. Tu siapa. Macam example Proton. Saga plate number KCA 1180. Lepas tu mungkin you ada tahu nama dia, you baru buat record Ali. Macam ni. Boleh juga lah. Kalau untuk macam government punya, jadi you kena full lah. Jabatan apa-apa yang tulis lah. Jabatan dia kena full. Sebab nanti you punya invoice you kena atas alamat apa semua isi sampai sini lah. Alamat kat sini. Alamat kat sini. Alamat kat bawah tu. Kat bawah sini. Lepas tu contact person siapa, macam ada jabatannya, you jabatan custom negeri Kedah. Lepas itu customer code mungkin dia punya nombor plate no. Lepas itu alamat dia. Lepas tu contact person siapa. Lepas itu nombor phone kalau ada you tulis kat sini. Data dia. Lepas tu ni business nature apa semua tu. Business nature you boleh buat lah. Kalau you tahu dia buat sebagai government ke
atau dia buat private ke, perniagaan. personal ke, no? You boleh macam ini you letak saja. Letak saja. You isi saja. Tapi dia tak semesti you kena isi lah. Tak isi pun tak apa lah. Tak isi pun tak apa. Ini untuk bagi you tahu. Ini untuk kita, Untuk kita sendiri. suppliers, Yang penting ialah ni customer name, customer code. Jadi you punya customer code ialah you punya nombor plate. Sama juga kalau you ada 10 customer, jadi you kena save 10 kali. Okay, lepas isi apa semua customer, save. Save. Lepas tu new pula, Save new atau save. Lepas itu nombor plate yang kedua. ni masa kita nak buka invoice ke apa? Ini nak buka invoice. Sebelum you nak buka invoice kena ada record tu. kena isi dah lah. Ya. Maknanya kalau customer baru mai tu kena buka isi tu. Kena isi. Tengok you lah, depends you lah. Sebab kalau you ada record, jadi you boleh Senang tahu lah, data customer semua kita simpan. Semua you boleh nampak. Dia boleh simpan sampai banyak lah. Boleh. Banyak lah. Macam Berapa tahun boleh? macam service center duk simpan kita punya. Bila customer bila dia repeat lah kan, kita tekan dia punya kod dia tu lah. You tekan kod dia, you tekan nampak. Kod. Bila dia main Kod contoh Last dia yang punya servis kat mana? Kan kita boleh letak tarikh. you dah last service macam tu I punya Kat situ. nanti dia naik dekat ni. bukan itu. Jadi Nanti dia naik dekat invoice juga. dekat sales history sini. Nanti you cari boleh. bila sampai bila. Kan. Lepas tu sini you type KCA. Example nak cari ni. Tapi ini tak ada data lagi, tak ada nampak. tarikh. Lepas tu you inquiry saja. Nanti kalau dia ada buat apa-apa dia akan keluar. Nanti I tunjuk you. Jadi kalau you lebih baik setiap customer you ada record lah. Ya senang lah. Lebih baik. Jadi tak kisah you buka cashiers kan atau invoice kan, you buat satu kod bagi dia. Maknanya kalau kita tak sempat waktu tu, kita bagi bill yang manual kat dia dan kita key in balik. Kan. Macam I punya customer macam you juga. So bill ni tak mesti kita print kat dia, kita bagi yang manual ni dan kita key in data kan. So kita ada masa lah nak tengok. You key in balik bagi dia, you key in habak you punya staff key in masuk dalam sistem. Mesti key in dalam sehari tu kan. Start dari bila macam you January, sebab nanti you start January sekarang punya key in sampai hari ni. You key in balik you punya Key in bill. balik tu. Lepas itu sampai dia sudah tahu guna itu semua, sudah kita ada satu konsep dia sudah cekap. Jadi you boleh pelan-pelan guna sistem buka bill. Sistem tu buka bill kan. Kita klik je boleh dah kan, bukannya payah pun masa kita nak buat tu. Sebab you create code, yang Code dah penting ada. tu stock code you key in, dia akan ambil masa sikit. Okey, maknanya kalau kita kata kita nak buat servis, contoh dia kita buat servis A, servis B, servis tu, dalam tu kita boleh mention jenis-jenis servis dia tak? Kita terus je macam servis minor, and then bila kita klik dekat bill nanti dia keluar servis minor tu, jadi apa untuk minyak apa sama kan. dekat servis itu you kena book dia dekat Buka stock item jugalah kan. So so servis tu kita tulis namakan servis minor, servis major kan. Itemize dia kat mana Faisal? Kalau kat kategori tadi tu kot. kategori you book dia sebagai servis. Lepas tu item servis dia tu kat mana? Kita boleh contoh dia servis minor. So kita nak tahu dalam servis minor tu dia ada tukar minyak hitam, ada tukar plug, tukar penapis. Tiga tu duduk kat servis minor sebab kita nak letak harga satu kan. You letak satu harga saja, tapi you tolak item kan. Tolak item tu. Jadi you buat macam ni servis minor tu. example lah SM
Service minor. Stock service minor. Service minor. Tapi you kena ketik dia sebab dia bukan stock control. Dia adalah satu dia service satu saja. servis. Bukan kat stock Ya. control tu. Tapi you juga key in dekat stock Kena item. key in juga. Ya, Sebab ya, kita nak betul. tahu dia punya sale tu nanti Ya, kan. Dia betul. akan Jadi keluar kat kena ada sale. satu code. Kena ada satu kod. Lepas itu group sini you Kita letak grup apa? group Service. sini you bawa dia sebagai service. Servis. Jadi you dia tak ada kategori lah, you bawa dia sebagai service sahaja. You bawa dia sebagai service sahaja. Stock control tu tik kalau benda tu item. Tapi Ya. kalau dia punya servis tak perlu. Tak payah tick. Bagi kita just nak tengok sale, bukan nak tengok dia punya stok kan. Ini ialah satu harga loh, macam you service minor RM60. Okey. You ada minyak apa-apa, yang tu tak ada. Tak payahlah kita ni dalam ni. Nanti you kena list out lah. Nanti List. I tunjuk bagi you tengok. Okay. Boleh buat juga yang tu. Okay, lepas tu save. Save. Okay, after siap, tadi kita sudah buat kod Okay, customer. nama Okay, SM. item kita sudah buat. I buat satu minyak lagi nak sana. Minyak hitam. Jadi sini group you boleh buat sebagai minyak Service. ke atau pelincir ke, Oh, macam tu lah. Okay, lovely. Minyak dia ada banyak minyak berat, minyak hitam, gel. minyak berat, servis juga kan. Jadi you under tengok you nak under kategori macam Ada mana. kategori apa? Minyak. Okay, minyak hitam. Okay, siap. Nanti yang ni dia tak payah sebab nanti I akan set bagi dia lah. Bagi dia terus ada. Reset code lah. Reset code dia akan ada. Okay, siap yang ni. Okay, example. Sekarang kita nak buka bill. Okay, you pergi dekat sales. Okay, kita ada invoice dengan cash sales. Kalau yang customer kamu ialah hutang punya, you buka invoice. Kalau dia mai terus Cash. bayar, you terus buka cash sales. Cash sales. You buka cash sales. Okay, you tekan new. Hasil new. Okay, example tadi punya kod KCA. Sudah nak. Lepas tu, okay, dia mai buat benda apa? Okay, example dia mai tukar minyak. You akan buka macam mana dulu? Service minor. Service minor. Okay, service minor example, naik dah 1 unit. Satu unit berapa? Harga berapa kan? Example Yang ni kita isi lah. 120 ini yang you isikan. untuk service minor. Ya. Tarikh bila hari ni ya, example lah. Hari ni punya tarikh. Okay, nanti kalau nak key in bill yang sebelum tu, dia kena key in ikut Tarikh yang ada mai tu lah. ya, key in invoice ikut dia Dia punya boleh bill. edit kan? Boleh edit dengan cash number ialah itu invoice nombor yang dia buka. Yang Hari buka tu hari lah. tu. Ya. Dapat balik lah no. Ya. So buat apa boleh ni habis bagi dia cekak. Lepas tu you service mana ada tunjuk Apa-apa lah. bahagian minyak minyak. apa tu kan. Jadi you type minyak. Oh, dia Cuma naik sini lah. you tak payah bawa itu harga Harga saja lah. Kan. Kalau kita nak buat package macam ni pun macam boleh juga. Kalau kita demam tukar je tulis minyak hitam pun dia keluar ada satu tu. Ya. Faham. Jadi sini nanti you ada banyak minyak hitam apa-apa Betul. jenis kan. Jadi nanti dia kena pilih apa yang dia sudah keluar. Minyak hitam brand tu kan. Brand tu. 40, 30, Ya. 60 kan. Dia
Okey. Macam servis minor ni tak payah tulis di sini, dah duduk dekat kod tu je. Dekat sini boltak sini minyak hitam jenis apa. Servis minor ialah satu saja. Jadi nanti itu minyak hitam apa-apa jenis yang tu you kena keluar dengan dia punya penapis, dia punya apa-apa tengok yang satu package je lah. Jadi you keluar cuma untuk sini yang first Jadi kalau kita yang tak letak harga servis minor tu, kita kosongkan dekat servis minor tu. Kita nak kat harga yang itemized dia tu kan. Boleh. So kita nampak dia main buat servis minor, tapi dia buat apa? Boleh tengok kat history. Example, ini satu contoh. I 120 I tukar minyak hitam. You nak tahu dia punya mileage apa-apa tak? Boleh juga. Mileage. Kat mana? Mileage last service kan. Boleh isi lah. Boleh isi, tapi I kena cari satu few bagi you lah. Contoh nanti I tarik bagi Dia sana. the more data the best. Dia saving data lah jadi. Sebab dia main tu kita boleh tahu dah dulu service berapa-berapa kan. Dia mileage ni tak payah sebab dia kita tak tahu mileage tu duduk dekat dia. Cuma kita boleh tahu dekat date dia. Date dia 3 main bulan. yang penting tu. Date Date dia yang main. ni? Date dia main 3 bulan tu kita boleh call dia lah. Jadi kalau example sini you boleh record ialah mileage yang dia sekarang ada lah. Example 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Tax code tu dia auto ke? Nanti tak ada lah. Text code. Lah tak ada dah kan? Nanti tak ada text code lah. Nanti ada macam ni saja. Nanti sini I akan tukar menjadi mileage. Lepas tu save. Okey. I bagi you tengok contoh invoice. Sekejap lah. Preview. Macam ni. Auto macam tu. Proton, Saga, KCA, apa-apa. Bila dia main, lepas itu dia buat apa? Service minor. RM120. Ini baru dia punya itemize. Minyak hitam apa-apa. Itu penapis, proton ke atau apa. Yang tu you kena tulis lah. Ini kan macam package lah. Ya. Satu package RM127 apa barang dia dapat. Ya. Boleh juga buat stress package kan. Kalau kita itemizekan tu Ataupun kita boleh letak less kat bawah tu boleh kan. Dia ada less tadi kan. Less tadi dekat mana? Kalau ada less Discount discount. Discount letak kat sini. Dia discount ialah itemized discount. Itemized discount. Itemized discount. Macam you nak bagi dia 10%, jadi you setiap you Setiap tengok i- you Setiap item tu. tengok you punya harga ialah setiap item punya keluar harga atau macam ni satu saja. Kalau satu saja you letak dekat yang ada atas tu je lah yang less tu kan. Kalau kita nak bagi less total 10%. discount 10%. Setiap kali check in kena save lah. Ya. Satu kali bill, satu save. yang satu transaction ni satu bill. Dia ni size apa? A4 ke? Ini untuk A4. A4. Okay. Yang discountnya sana, I cari format dia. Kita punya letterhead tu dia auto ke? Sistem kita tu? Jadi auto. Dah auto dah? Dia dah macam ni lah. 10% discount dia keluar macam tu. Dia bagi kat sini.
You tengok tak? Tengok ni, you tengok ni. Dia akan macam ni. Okay. Okay. Fahamlah cakap tu. Jadi untuk setiap kali you kena key in lah. Jadi okay, example. You sekarang kita sudah nampak kan ada transaction. Jadi you pergi dekat inquiry. Sales inquiry. Okay, I nak tahu, I tak tahu tarikh